Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita teruskan lagi dengan tajuk PDPR kita pada minggu ini ya. Okey, tajuk PDPR kita untuk minggu ini ialah tajuk 10.3 iaitu detik pemasyhuran kemerdekaan negara kita lah. Okey, setelah melalui perjalanan yang panjang menuju kemerdekaan, upacara sambutan pemasyhuran kemerdekaan negara merupakan satu detik sejarah yang sangat dinanti-nantikan oleh semua rakyat negara kita lah, tanah Melayu lah. Jadi kalau kita pun hidup masa-masa zaman itu kita pun rasa nak pergi sekali lah untuk menyambut kemerdekaan negara kita lah. Jadi sambutan mula diraikan pada malam 30 hari bulan Ogos tahun 1957 di Padan, Kelab Selangor, Kuala Lumpur. Mana seronok sangat untuk negara kita mencapai kemerdekaan setelah lama kita dijajah lah. Okey ya. Okey, ini pemasyhuran kita lah. Okey, bermula pada 10 malam, wakil Parti Perikatan dari Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura berpakaian baju Melayu hitam mengambil tempat duduk dengan diketuai oleh Sardon Jubair di permulaan lah. Kemudian pukul 10.30 sebanyak 300 orang pemuda yang diketuai oleh Ismail Bontak membentuk pembarisan kehormat mengambil tempat di tengah Padan malam tu pukul 11.58 malam semua lampu di Padan dan di sekitarnya dipadamkan sehingga seluruh kawasan menjadi gelap. Bayangkanlah tiba-tiba dok gelap gelita belakang pak lampu mapuh pukul 12 malam lampu dihidupkan semula. Orang ramai melaungkan merdeka lah. Tuanku Abdul Rahman dibawa ke hadapan pentas menghadap ketiga-tiga tiang bendera Union Jack diturunkan oleh Tuanku Abdul Majid dan diiringi oleh lagu God Save the Queen, yang lagu British lah, lagu penjajah. Bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan diiringi oleh lagu Negaraku yang diperdengarkan kepada umum buat pertama kalinya lagu Negaraku. Tuanku memberikan tabik hormat semasa bendera dinaikkan. Sorakan merdeka dilaungkan sebanyak 7 kali pada malam tersebut. Turunnya lagu, turunnya bendera Union Jack dengan lagunya, kemudian naiknya bendera kita lah, sebab kita menandakan kita mencapai kemerdekaan lah. Kemudian pukul 12.10 malam tuanku menerima tabik kehormat dan pembarisan perwakilan setiap negeri. Tuanku kemudian mengambil tempat di atas pentas pemuda perikatan yang diketuai oleh Abdul Majid Osman tampil membawa dulan dulan berisi rantai emas dengan pingat emas berukir gambar tuanku dengan tulisan Bapa Kemerdekaan Tanah Air lah. Maknanya tuanku digelar sebagai Bapa Tanah Air dan dikalungkan oleh Sardon Jubair ke leher tuanku diikuti dengan laungan Bapa Kemerdekaan Tanah Air sebanyak 3 kali lah. Kemudian pukul 12.25 malam tuanku menyampaikan ucapan dengan penuh bersemangat. Kita memang sangatlah bersemangat sebab negara kita telah mencapai kemerdekaan. Kemudian 12.55 tuanku menyampaikan ucapan dengan penuh semangatlah. Itu ialah pemasyhuran kemerdekaan negara kita lah. Okey, peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka pada keesokan paginya upacara sambutan kemerdekaan diadakan dengan gemilang di Stadium Merdeka pada 31 Ogos tahun 1957 di stadium yang baru dibuat iaitu Stadium Merdeka. Perarakan berbarisan pasukan tentera dan orang ramai jumlah 20,000 orang membanjiri stadium ramai. Walaupun hujan turun pada awalnya, mereka datang seawal pukul 6 pagi untuk menantikan saat pemasyhuran. Pukul 6 pagi lagi orang pergi tunggu nak masuk stadium Merdeka juga untuk majlis
pemasyuran kemerdekaan negara kita secara gilang gemilang. Syukurnya kita nak merdeka. Macam pelajar lah, umur merdeka habis daripada umur 35 kan. Syukurnya merdeka macam-macam buat dok. Buat comel, buat molek lah, boleh berlaku lah. Sepatutnya bila kita merdeka ni kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita dah habis SPM tapi kita nak melalui jangka masa perjalanan yang sangat panjang nak masuk UU ke, nak masuk tingkatan NEC ke, nak masuk poli ke, macam-macam lagi selepas peperiksaan SPM nanti lah. Okey majlis tu dimulakan pukul 8.15 pagi lah. Ketibaan orang kenamaan dan pembesar negara dengan kedengaran bunyi nafiri pada setiap kali pembesar negara tiba lah. Duke of Gloucester, wakil Queen Elizabeth II telah memberikan ucapan dan menyerahkan surat perlembagaan surat kuasa kepada Tuanku Abdul Rahman dengan tangan di udara. Tuanku melaungkan merdeka sebanyak 7 kali merdeka 7 kali dengan gembira disambut oleh para hadirin. Ustaz Hasan Azhari melaungkan azan bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan diiringi dengan lagu Negaraku. 10 das tembakan meriam dilepaskan menandakan Persekutuan Tanah Melayu menjadi sebuah negara yang merdeka dan juga berdaulat. Maknanya tanda negara kita bebas daripada penjajahan dan kita boleh menjalankan pemerintahan secara sendiri. Itu pukul 8 lah. Kemudian pukul 11 pula istiadat mengangkat sumpah yang di-Pertua Agong diadakan di Balai Ronseri Istana Negara siap dah. Cara disusui dengan pelantikan jawatan Perdana Menteri, Ahli Jemaah Menteri, Hakim Besar serta Gubernur Pulau Pinang dan Melaka. Kemudian seterusnya pukul 1.30 tengah hari majlis jamuan di residensi diadakan bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas Sejaya Tinggi British Sir Donald McLevery. Kemudian pukul 5.25 Sir Donald McLevery dan isterinya telah berlepas dari lapangan terbang Kuala Lumpur ke England. Beliau diberi penghormatan dengan Permadani Merah dan barisan hormat oleh Batalion keempat Askar Melayu penandakan penghormatan kita kepada beliau yang memerintah negara kita semasa zaman penjajahan. Okey, ini perlu tengoklah mengapi dan sebagainya lah, pakaian, ucapan dan sebagainya semasa kita menyambut hari pemasyuran kemerdekaan negara kita lah. Okey, maknanya sini kesimpulannya negara kita akhirnya mencapai kemerdekaan pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957 setelah perjuangan menuntut kemerdekaan dengan pelbagai cara yang akhirnya melalui rundingan kita mencapai kemerdekaan. Maknanya kita mencapai kemerdekaan tanpa peperangan hanya dengan menggunakan diplomasi dan rundingan dengan negara yang menjajah kita lah. Kita sebagai rakyat Malaysia harus menghargai perjuangan yang dilakukan secara muafakat tanpa pertumpahan darah. Maknanya kita tidak terkorban lah semasa berperang. Rakyat kita tidak terkorban. Maknanya peranan tokoh pelbagai bangsa harus disanjung dan dihargai. Tanpa mereka kita tidak dapat merasai kemakmuran dan kesejahteraan kita pada hari ini. Kalau kita perang dulu tidak semestinya habis perang itu kita merdeka. Kita boleh benar perang tau. Jadi muncullah kita pandai berdiplomasi dan memujuk British supaya memberikan kemerdekaan kepada negara kita lah. Okey, untuk seterusnya pelajar boleh jawab soalan 10.3 ni namakan kedua-dua bendera tersebut lah. Bendera Union Jack, bendera Persekutuan Tanah Melayu. Ambil tulis je sebab dia ada nombor 1 dan 2. Pelajar hanya tulis saja jawapan dia lah. Kemudian soalan B, menghuraikan menurunkan bendera X dan menaikkan bendera Y adalah salah satu simbolik berkaitan dengan kedaulatan negara. Maknanya penurunan bendera X dan menaikkan bendera Y adalah satu simbolik berkaitan dengan kedaulatan negara kerana guna penanda wacana kerana bendera Union Jack itu lambang penjajahan British. Kemudian selain itu bendera X dan bendera Y adalah satu simbolik berkaitan kedaulatan negara kerana ambil F2 menurunkan bendera
melenyapkan penjajahan dari bumi persekutuan tanah Melayu lah. Kemudian yang ketiganya tadi selain itu ni seterusnya kena ambil juga pada soalan ni yang menurunkan bendera X dan Y, naikkan bendera Y adalah satu simbolik berkaitan kedaulatan negara kerana ambil F3 kerana bendera PTM dihasilkan melambangkan secara rasminya negara kita bebas merdeka lah. Dan ambil F4 lah Bapak markah ke. Kemudian soalan C, generasi hari ini menyambut hari kebangsaan dengan konsep berhibur. Adakah anda setuju dengan pernyataan tersebut? Boleh pilih mana-mana setuju atau tidak setuju. Jawapan sini dia beri setuju. Jadi bolehlah ambil generasi hari ini menyambut hari kemerdekaan dengan konsep berhibur. Saya bersetuju dengan generasi hari ini yang menyambut kemerdekaan dengan konsep berhibur kerana dia kurang penghayatan erti kemerdekaan yang sebenarlah, banyak kepada hiburan lah, learning dah, tidak kepada pengisian kemerdekaan. Kemudian generasi hari ini juga menyambut hari kebangsaan negara dengan konsep berhibur kerana ambil M, dua, kurang penghayatan erti kemerdekaan. Kemudian ambil 3, seterusnya ataupun selain itu rasa tidak penting mengingati tokoh-tokoh kemerdekaan negara kita lah. Yang keempatnya, generasi ini sambut mereka dengan konsep berhibur kerana sambutan ala kadar, mereka tidak penting. Kemudian menyahut melukis baju dan sebagainya, itu perbuatan yang hanya untuk hiburan saja, tapi tiada orang kata isu-isu yang berkaitan dengan untuk mengisi kemerdekaan negara kita supaya kita rasa kita sayang sangat kepada negara kita lah. Jadi pelajar boleh jawab soalan tadi sebab cikgu tak faktor jawab pada sini, cuma buat dalam bentuk esei lah, jangan buat dalam bentuk poin. Soalan tak ada nombor, jangan buat poin. Kena ambil ayat, guna penanda wacana, sambung dengan kerana, oleh itu, yang guna selain itu, seterusnya, akhir sekali lah. Kecuali soalan yang ada nombor ni saja, pelajar boleh ambil jawapan masuk direct kepada soalan. Jadi cikgu rasa sekian dah daripada cikgu untuk tajuk 10.3. Nanti kita jumpa lagi di minggu hadapan. Pelajar boleh jawab soalan yang cikgu beri ni buat dalam nota pelajar dan simpan dalam fail lah. Mungkin pelajar boleh gunakan untuk SPM pada tahun yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.